Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar unit 2 iaitu yang bertajuk Faraid dalam Islam. Tajuk ini ialah di bawah tajuk pengurusan harta selepas kematian. Baiklah murid-murid, sebelum Ustaz menceritakan berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, sesungguhnya ilmu faraid ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting untuk kita sebagai umat Islam mempelajarinya pada hari ini. Kerana kalau kita lihat, ilmu ini semakin dilupakan. Bahkan ianya akan lenyap sekiranya kita tidak mempelajarinya secara konsisten. Sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah SAW serta amarannya di dalam sebuah hadis yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, kerana aku, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir sahaja dua orang berselisih tentang pembahagian warisan, dan masalahnya tiada menemui seseorang pun yang boleh memberitahu kepada keduanya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Baiklah murid-murid, menyedari peringatan dan amaran Rasulullah SAW ini, maka sebagai umat Islam, kita semua hendaklah mempelajari ilmu ini agar ia dapat membantu kita di dalam pembahagian harta pusaka kelak. Baiklah murid-murid, terdapat 4 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah menyatakan maksud, hukum dan dalil faraid. Yang kedua, menjelaskan rukun dan syarat faraid. Yang ketiga, menerangkan jenis waris dan pembahagian harta pusaka. Dan yang keempat, menerangkan hikmah pensyariatan faraid. Maksud, hukum dan dalil faraid. Apakah yang dimaksudkan dengan faraid? Faraid ialah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Hukumnya adalah wajib. Dalil nakli iaitu daripada ayat Al-Quran berkaitan dengan faraid ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Surah An-Nisa ayat 7. Maksudnya, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Di dalam hadis juga ada menyebut berkaitan dengan faraid ini, iaitu sebagaimana yang berbunyi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu
meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakari. Muttafaqun alaih. Maksudnya, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Rukun dan syarat sah bagi setiap rukun faraid. Baiklah murid-murid, terdapat 3 rukun di dalam faraid. Iaitu yang pertama ialah orang yang mewariskan harta, yang kedua waris, dan yang ketiga harta pusaka. Baiklah murid-murid, syarat sah bagi rukun yang pertama iaitu orang yang mewariskan harta ialah kematian telah disahkan. Sekiranya kematian itu belum disahkan, maka ianya tidak sah. Yang kedua ialah syarat bagi rukun waris. Yang pertama, waris masih hidup. Yang kedua, mengetahui status hubungan dengan si mati. Dan yang ketiga, syarat bagi rukun harta pusaka ialah iaitu harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, maka pembahagiannya adalah tidak sah. Jenis waris. Waris terbagi kepada 2 jenis. Iaitu yang pertama ialah ashabul furud. Yang kedua ialah asabah. Baiklah murid, apakah dimaksudkan dengan ashabul furud? Ashabul furud ialah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Baiklah murid, terdapat 12 orang di dalam kategori ashabul furud ini. Iaitu yang pertama ialah suami, yang kedua isteri, yang ketiga ibu, yang keempat bapa, yang kelima anak perempuan, yang keenam adik-beradik perempuan seibu sebapa, yang ketujuh adik-beradik perempuan sebapa, yang ke-8 adik-beradik lelaki seibu, yang ke-9 adik-beradik perempuan seibu, yang ke-10 datuk lelaki sebelah bapa, yang ke-11 datuk perempuan sebelah ibu, dan yang ke-12 ialah cucu perempuan daripada anak lelaki. Baiklah yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan asabah? Asabah ialah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud di atas. Baiklah murid, asabah ini dapat dibahagikan kepada 3. Yang pertama ialah asabah bin nafsi. Contoh bagi asabah bin nafsi ialah anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki, iaitu yang pertama bapa, yang kedua datuk, yang ketiga anak lelaki, yang keempat cucu lelaki dari anak lelaki, yang kelima saudara lelaki kandung, yang keenam saudara lelaki sebapa, yang ketujuh bapa saudara kandung, yang ke-8 bapa saudara sebapa, yang ke-9 anak lelaki bapa saudara kandung, dan yang ke-10 anak lelaki bapa saudara sebapa. Seterusnya ialah asabah yang kedua ialah asabah bil ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Iaitu yang pertama, anak perempuan dengan anak lelaki,
Yang kedua, cucu perempuan dengan cucu lelaki. Yang ketiga, saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Dan yang keempat, saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Seterusnya, jenis asabah yang ketiga ialah asabah ma'al ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain, iaitu yang pertama, saudara perempuan kandung. Yang kedua, saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Pembahagian harta pusaka berdasarkan kepada golongan yang berikut. Yang pertama ialah golongan bapa. Kadarnya ialah 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki. Yang kedua, asabah sekiranya tiada anak. Yang ketiga, 1/6 dan asabah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Golongan yang kedua ialah ibu. Yang pertama, 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Yang kedua, 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Yang ketiga, 1/3 sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami atau isteri. Seterusnya, golongan suami. Yang pertama ialah 1/2 sekiranya tiada anak. Yang kedua, 1/4 sekiranya mempunyai anak. Seterusnya, golongan yang keempat ialah anak lelaki. Iaitu yang pertama, seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan. Yang kedua, asabah bin nafsi. Yang kelima, anak perempuan. Iaitu yang pertama, 1/2 sekiranya anak tunggal perempuan sahaja. Yang kedua, 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan. Yang ketiga, asabah bil ghair sekiranya mempunyai anak lelaki. Dan yang keenam, golongan isteri. Iaitu yang pertama, 1/4 sekiranya tiada anak. Yang kedua, 1/8 sekiranya mempunyai anak. Hikmah pensyariatan faraid. Apakah kelebihan ataupun apakah faedah apabila kita melaksanakan faraid ini? Yang pertama ialah mengelakkan berlakunya pertelingkahan dalam pembahagian harta pusaka. Yang kedua, menjamin kelangsungan hidup warisnya selepas kematian orang yang mewarisi harta. Yang ketiga, menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu. Dan yang keempat, mengekalkan kasih sayang dalam kalangan keluarga. Baiklah, murid, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat mengetahui dan memahami berkaitan dengan ilmu faraid ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.